Sambungan daripada ayat 183. Dia ayat 1 bawah tak tahu lah. Hujung lah. Hujung daripada cerita ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam itu Allah sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku meminta kepadaku, fa inni qarib. Allah kata sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku perkenankan permintaan permohonan itu apabila mereka minta. Tuan-tuan, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Walaupun malam ni bukanlah malam ganjil, tetapi penetapan ganjil itu khilaf kan. Jadi 10 terakhir tu garanti lah ada Lailatul Qadar. Tapi kerja Allah ni dia nak buat malam tak ganjil pun dia boleh buat kan. Jadi kita tu ada di penghujung yang akhir. Maka marilah kesempatan baki Ramadan ni, kerana kita tak tahu esok pun dan hidup ke tak hidup. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kamu tak tahu apa nak berlaku besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tak tahu bumi mana, keadaan mana, bagaimana kamu nak mati. Dan kita tengok dalam bulan Ramadan ni pun berapa orang lah anak karya kita mati. Van kita baru beli tu berjalan sampai pergi Mata kan. Bulan puasa ni abang kita mati dia tak kira masalah kan. Baik. Jadi peluang terakhir sebelum kita menutup Ramadan pada tahun ini, dan belum pasti kita jumpa lagi Ramadan akan datang. Sekolah pun cuti lah kan. Jadi marilah kita korbankan sedikit masa, walaupun dalam kaedah fiqh ni lepas sembahyang Isya, sembahyang lain tu kira dah qiyamul lail dah. Tapi sebahagian kata kena tidur saat. Jadi bangkit sebahagiannya. Maka yang afdalnya pukul dekat nak subuh lah. Sebab itu ayat Allah sebut golongan yang ini mustaghfirin bil ashar, golongan yang minta keampunan Allah di waktu sahur, waktu 2/3 malam. Jadi kita masih ada beberapa hari lagi. Dan tadi pun umum dah mai qiyamul lail, makan pun dijamu free. Tak mau lagi tak tahulah kan. Mai terkorbankan sedikit masa. Dan inilah peluang sebenarnya yang Allah sebut, bila hamba-Ku minta, Allah kata aku sebenarnya sangat dekat. Aku perkenankan permintaan ujibu da'wata da'i idza da'i. Lebih-lebih lagi dah Allah sebut dah mustaghfirina bil ashar. Minta keampunan itu di waktu sahur. Baik itu ada hadis, tapi bukan hadis ni, bukan hadis. Sautun yuhibbuhullah. Ada suara-suara yang Allah kasih. Sautun mustaghfir. Yang pertama Allah kata suara ayam. Sautud dik, suara ayam jantan. Tuan-tuan main suara ayam tu ada depan suara kan. Saya tepi dinding pada suara. Ayam ada 3, jantan ada 3 ekor tepi tu. Jadi kalau tak bangkit lagi memang teruk dia kan. Ayam dia pukul 4 dia bangkit lah. Pukul 4 dia memang gerak. Dia tak bangkit pukul 3. Kalau dia bunyi pukul 3, esok buah pisau lah kan. Dia pun tahu. Jadi Allah sebab tu dia kata sautud dik, suara ayam jantan. Pasal apa suara jantan ni? La tasubbudik, ada perkataan lain pula, ada kata-kata la tasubbudik, jangan kamu herdi ayam jantan ni. Fa innahu yu'aqidhu lis-salah, kerana dia mengejutkan untuk bangkit sembahyang. Tu hebatnya ayam jantan tu. Dia tak akan bangkit pukul 3. Saya tak tahu lah, dia memang kalau dia bunyi tu suluh jam, betul ya, hang bangkit pukul 4. Kalau pukul 3 hang tak lama hang hidup kan. Tapi dia duduk betul dah itu. Sebab dia tak gerak pukul 3 kan. Dia tahu kata waktu tu tak boleh bangkit kan. Jadi pukul 4 tu waktu logik lah kan. Jadi fa innahu yu'aqidhu lis-salah, kerana dia mengejutkan orang untuk bangkit sembahyang.
Dan yang kedua ialah sautun, yang Allah kata sautun yuhibbuhullah ni, suara yang Allah kasih ni, sautun yaqra'unal Quran, suara orang baca Quran. Jadi banyak baca Quran bulan Ramadan lah, bulan lain tak apa nak baca lah. Bulan Ramadan ni dia jadi sampai tuan-tuan pun nak khatam dah itu. Takkan tahun ni baru khatam sekali itu apa? Mana tahu kan. Jadilah kan. Sekali setahun sekali khatam, kira baca je lah kan. Dan yang ketiga, suara yang Allah kasih ni, sautun mustaghfirina bil ashar, suara orang minta ampun di waktu sahur. Jadi sahur tu biasa, walaupun hari-hari lah sahur, kalau kita puasa hari-hari, tapi kita puasa Ramadan saja, sahur tu duduk dalam bulan Ramadan lah. Jadi maka suara yang Allah sayang ni ialah suara yang mustaghfirina bil ashar. Suara tuan-tuan kita semua lah. Hak main lah. Hak main ni kira kental lah ni. Ni. Jadi saya buat spot check pula bulan depan. Kalau ta ni kira lah kan. Jadi kalau main bulan depan dia Allah, geng lama ya, Pak Lid ni ada dengan geng dia kan. Tak ada kan. Tuan-tuan tanya diri sendiri lah kan. Aku lah tu. Kalau aku, kita peringatan ni untuk kita lah kan. Kita bukan nak hidup lama, bukan nak tungkat langit. Terus Allah kata wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan atas muka bumi ni dengan sombong lah. Sombong tahu mana pun. Allah kata innaka lan takhriqal arda, hentakkan kaki kamu bumi tak terbelah. Walan tablughal jibala tula, dongakkan kamu tak sampai ke puncak bukit pun. Action macam mana? Jadi tak usah sombong lah. Duduk dalam masyarakat, mai tempat masyarakat lah. Tempat masyarakat surau kan. Kita bukan nak pergi, kita duduk dalam taman, bukan nak pergi duduk tenggek rumah orang macam kampung ada pangki depan rumah ke apa ke. Kita habis kuat kedai Pakcik Zam kita lah. Betul lah, bukan nak pergi rumah orang kan. Pergi duduk. Jadi tempat senang nak berkumpul. Dengan aircon pun ada, dengan pembesar lagi pula lagi kan. Ni lah. Jadi kalau kita tak main ni, ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang sombong lah kan. Baik. Jadi tuan-tuan, pasal apa manusia ni jadi jahat? Malam ni kita nak baca hadis ni. Arba'atun minasyaqa. Nabi kita 4 perkara yang jadi punca manusia ni jadi jahat, jadi keras kepala, jadi terkenal rasuah apa semua ni. Pasal ni Nabi kita. Yang pertama ialah apabila khaswatul qalbi, apabila hati ni keras. Nabi tu hadis umum saja. Dia kata 4 perkara yang menyebabkan kejahatan ni. Yang pertama dia kata khaswatul qalbi, hati keras. Sebab hati keras lagi ada hadis lain pula kan. Dia kata khaswatul qalbi, hati ini jadi keras. Yang kedua ialah wajumudul ain, ialah apabila mata ini jadi beku. Maksudnya mata ni tak pernah menangis apa lah. Mata ni tak pernah teringat apa dosa ke apa ke. Tuan-tuan tak lama yang mulai esok semua pekat mata pun dia jadi bengkak kan. Dia tidur tak cukup kan. Jadi gitu kan. Wajumudul ain, mata yang beku. Beku ni maksudnya tak pernah menangis lah. Tak pernah rasa kesal ke, menyesal ke tu. Yang ketiga Nabi kata ialah awal hirsu, ialah apabila tamak dunia lah maksudnya. Apabila ada sifat tamak, yakni tamak aloba tentang dunia, berlebihannya. Islam ni indah lah, dia tak suruh kita cari akhirat sebenarnya. La yu'minu ahadukum man taraka dunyahu li akhiratahu. Hadis Nabi kata tak sempurna iman seorang yang tinggal dunianya semata-mata untuk ligan akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu, dan tak sempurna orang yang tinggal akhirat semata-mata ligan dunia. Hatta yusiba minhuma, sehingga dia mencapai keduanya. Hebatnya Islam, dia agama dunia, agama akhirat. Dunia kita kena kejar, akhirat kita kena kendong. Hebatlah. Dunia pun kita tak mau jadi koman sepanah, sebab jadi miskin ni pun payah. Baik. Kemudian apa? Nabi kata yang keempat ialah apabila waktu lal amal, ialah apabila panjang sangat angan-angan dunia ni. Tadi dia kata tamak ni duk kira ligan nak cari dunia. Ni dia duk panjang angan-angan dunia. Lepas nak buat ni nak ni, lepas ni nak ni, dia panjang. Dia tak fikir bekalan, sediakan bekalan akhiratnya.
Baik, maka apa dia punca keras hati? Baik, malam ni kita tengok satu hadis Nabi pula. Salah satu min qasawatil qalbi. 4 punca keras hati pula. 3 punca keras hati. Jadi daripada 4 perkara kejahatan tu, satu dia adalah keras hati tadi. Maka Nabi perincikan pula. Banyaklah, tapi ada satu hadis yang Nabi kata salah satu min qasawatil qalbi. Ada 3 perkara yang menyebabkan keras hati ni. Apa dia? Yang pertama ialah Nabi kata ialah apa? Hubbul akl. Cinta akan terkedarah. Kira makan ni kan. Tu. Hubbul akli. Suka makan. Makan bukan salah. Kita puasa ni pun Allah bagi kegembiraan dengan sebab makan lah. Apa Nabi kata kegembiraan farhatun lis-shaim farhatan. Pada orang berpuasa ni ada 2 kegembiraan. Satu farhatun 'inda liqa'i, kegembiraan di saat berbuka. Masa tu dia teringin semua tu. Tak apa, bukanlah salah. Pasal apa? Nafsu. Biasalah. Nafsu ni dia, nafsu makan ni dia terliuk nak makan macam-macam lah. Jadi kita waktu buka puasa tu Allah, sehari lapar, kena ayak segelas, puas tu macam kemarau setahun lah. Main hujan sehari, hilang habis mau. Jadi kita dengan puasa sampai dekat 12 jam, kena ayak temikai secawan ya. Beli 3-4 jenis, kena sejenis ya kan. Kena tu Allah. Kalau Aisyah okok tu dan cari okok tu kan, tu maksud dah. Tu Allah bagi kegembiraan. Tapi Allah kata bahaya juga kalau hubbul akli. Punca keras hati ni ialah apabila cinta, suka makan ya. Bila makan, apa sebab dia? Iaitu makan bila lapar, roti bila kenyang. Bila makan banyak, dia akan jadi hubbur roha. Dia akan jadi suka berehat lah. Lepas makan tu, tak boleh buat apa lah. Mata pun, bila dah kenyang, jadi ulak sawah. Dia kata hubbun naum. Dia cintakan tempat tidur lah. Bila cinta tempat tidur, hang panggil bila hayya ala salah ke, as-salatu khairum minan naum ke, dia tak pandang lah. Faham? Baik. Jadi tuan-tuan, tu 3. Ada lagi satu hadis Nabi pula. Nabi sebut, yang ni mungkin banyakkan kita berlaku. Nabi kata la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Janganlah banyak bercakap. Kita ni banyak bercakap. Kadang ya bercakap lah, masuk dalam masjid semua pun bercakap itu lah. Tapi lah ada pasien tak bercakap pula. Jadi ada lah. Dulu orang kata, Nabi kata la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak bercakap selain daripada mengingati Allah. Cakap benda baik-baik tu lah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, cakap benda-benda baik, aw liyasmut, ataupun duduk diam dah lah. Ataupun jangan bercakap wala taqulu ma laysa laka bi'ilmun. Yang bercakap benda yang kamu tak ada pengetahuan. Tengok macam kemarin dulu cabar mufti wilayah tu tuan. Saya cabar mufti wilayah, cabar doktor di wilayah tu, doktor anak pada Tok Haji Abdullah Lubuk Tapah tu, anak wali Allah mufti wilayah tu tuan. Kalau baca sejarah pak dia tu doktor apa nama kan, anak pada mufti wilayah sekarang ni ganti Dr. Zulkifli tu. Tuan-tuan baca yang cabar dia tu. Saya cabar mufti wilayah. Pak mufti wilayah keluar fatwa, siapa rentah negeri balik kampung dengan alasan muhung kan, haram. Dia cabar mufti wilayah. Dia kata, saya cabar mufti wilayah, mak bawa keluar hadis daripada Quran. Soalan pun bodoh lah kan. Sebab mana ada hadis daripada Quran? Jadi kalau hang tak cakap pun tak tahu kata hang bodoh, tapi bila hang cabat ke tu dan nampak bodoh, mana ada hadis daripada Quran? Dia kata bodoh sombong, dia bagi bodoh sombong kan. Cabat mesti buat keluar hadis daripada Al-Quran, tu hadis daripada Quran, mana ada hadis daripada Quran? Hadis daripada Nabi kan, kalam Nabi. Mana tu?
Tak tahu Allah, mufti bukan dia sebarang orang. Maksud dia, jadi nampak kebodohan ni lah. Sebab itu Allah kata wala taqulu, sebab itu hadis dia kata tak usah banyak cakap lah kan. Kerana fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah. Kerana banyak cakap selain daripada cakap yang mengingati Allah ni, dia qaswatun lil qalbi. Dia menyebabkan hati ini jadi keras. Bila hati keras, inna ab'adan nas ila Allah yaumal qiyamati al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dengan Allah di hari kiamat besok orang yang keras hati ya. Maka jangan sampai hati kita jadi keras. Jangan sampai mata kita jadi beku. Nabi sebut semua mata kullu ainun bakiyat yaumal qiyamah. Mata pula. Semua mata akan menangis teresak-esak di hari kiamat. Pasal tengok Allah. Menyesal lah kalau tahu ni pahala sedekah aku tabung mai aku tak buhas kupang doa kan. Macam tu kan. Laula akhartani ila ajalin qarib, Allah kata kalau wahai Allah laula akhartani ila ajalin qarib, kalau lah hang boleh lewatkan sedikit kematianku. Laula akhartani ila ajalin qarib, nak buat apa kalau Tuhan bagi patah balik ke dunia ni? Nak asaddaqanna, nak sedekah ya. Wa aku minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh ya kan. Baik. Jadi tak baliklah. Law kunna nasma'u aw naqilu. Ada surah Al-Mulk kita dah baca, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalaulah kami dulu masa hidup dunia kami dengar, kami boleh guna akal, ma kunna fi ashabis sa'id. Tidaklah kami ni jadi hamba ahli neraka. Baik. Jadi semua mata Nabi kita akan menangis. Illa ainun bakat min khasyatillah. Melainkan mata yang atas dunia ni dia menangis lah. Jadi peluang nak menangis tu bila dah? Pagi esok lah. Mangkit. Yang mulai besok. Mana? Kita zikir sambil teringat dosa kan. Maka senanglah nak menangis. Waktu pula waktu yang syahdu lah, sentuh sikit ya, dia boleh menangis. Tu kan. Maka Nabi kata mata hak dah menangis di atas dunia ni, dia tak menangis lah di akhirat. Sebab di atas dunia dia menangis dah kerana takutkan Allah. Ainun bakat min khasyatillah. Kalau tak menangis pun bukanlah syarat kata kena menangis. Au ainun batat, ataupun mata yang sudah berjaga, tahrusu fi sabilillah, mata yang sudah berjaga kerana berjuang pada jalan Allah. Bukan maksud berjuang ni perang saja. Kita berjuang lawan hawa nafsu, bangun qiyamul lail tu pun kira berjuang tu kan. Maka mata-mata ini dia tak menangis lah. Jadi peluang ni ada bila? Peluang ni ada berbaki 2-3 hari lagi. Ramadan akan melabuhkan tirainya, dan belum tentu kita, kalau tak khidmat Ramadan mai pula lagi. Tapi kita lah kot tak dan jumpa Ramadan akan datang. Maka peluang dah ni baki 2-3 hari ni, korbanlah sikit kan. Kalau korban dah saat, kalau kata saya kerja saat, kerja tak apalah, balik tidur saat, bangkit lagi zikir orang 100 kali ke apa, sudahlah. Bangkit sahur lagi, tak usah duduk tidur lah. Bangkit sahur sebelum subuh, apa mana ada sebelum subuh, bangkit sahur pukul 5, nak sampai subuh dekat pukul 6 tu, masa tu pun kira mulai lagi lah. Mana? Maka tak usah duduk sia-siakan. Sebutlah kalimatani, dua perkataan ini yang Nabi kata khafifatani fil lisan, dia seringan dalam sebutan, sebut senang ya, tetapi dia wasakhilatani fil mizan, tapi dia berat dalam timbangan mizan neraca Allah itu. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tu ya. Tapi ulama tambah lagi subhanallah azim, astaghfirullah. Sebab ada hadis kan, siapa boleh baca 100 kali sehari. Tapi itu dalam radio Syekh Yusuf agama Menteri Besar kata lebih baik baca sekaligus ya. Antara waktu mana paling baik? Waktu ni lah, waktu yang di sahur ni. Maka
Kalau kita kata saya kerja Ustaz nak jaga, takkan tak pakai sarung pun. Jadi sebelum nak mai antara mai selepas sahur nak mai sembahyang subuh berjamaah ni dan baca jadilah tu pun kira mulai dulu. Walaupun pendapat mudah sekali, dia kata lepas Isya tu sembahyang yang lain, kita dah sembahyang tarawih dah, kita dah sembahyang witir dah, kira qiyamul lail dulu. Termasuk dalam kategori qiyamul lail lah, menghidupkan malamnya. Cuma hak tahajud ni dia kena tidur kan. Hak qiyamul lail dia bukan ada syarat tidur. Kalau nak qiyamul tahajud dia syarat dia tidur kan. Maka mailah kita bangun malam Nabi fil ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan ni, sebab pasti dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka bertemu Lailatul Qadar. Moga-moga Allah mudahkanlah doa kita, Allah makbulkan, maka kita mendapat keberkatan hidup di dunia. Sebab kita nak dunia pun nak juga. Sebab tu nak Luqman pesan ke anak dia apa istaghni bil kasbil halal. Luqman, carilah kekayaan, tapi bil kasbil halal lah, dengan jalan halal. Mal fakhru, tidaklah kefakiran itu illa ala salasa khisal. Tidaklah kemiskinan itu melainkan dia jadi 3 benda. Miskin ni pun payah dia. Bila miskin ni dia jadi apa? Bila orang kalau miskin ni dia jadi 3 benda. Riqatun fi dini, agama pun jadi lemah. Wadhafun fil akhli, wadhafun fi akhli, akal pun jadi lemah kan. Agama pun jadi apa, alai-balai lah. Mayang pun balak gitu ya. Kalau miskin ni apa dhafun fi akhli, lemah akal pun jadi lemah. Kemudian wa zahaba muru'ati, hilang maruh. Dan yang lebih teruk lagi daripada itu, Nabi kata istighfafun nas alaih, orang pun pandang dia dengan pandangan lekeh ya. Jadi sebab itu nak Luqman pesan tu kat anak dia, jaga jangan sampai jadi miskin. Kerana miskin menyebabkan 3 benda. Jadi lemah agama, lemah akal. Kita tengok rumah dah sujud susah, rumah semua sabun. Patutnya kau keliling rumah tu kalau tanam cabai sepokok 2 boleh, tapi dia jadi lemah semua. Dia jadi tak boleh buat apa semua tak tahu buat apa. Jadi semua jadi itu. Jadi Islam ni agama dia agama ke depan, dia bukan agama mundur ke belakang. Jadi Islam ni bukan agama rahbaniyah, la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada konsep kerahiban dalam Islam. Nak jadi orang baik kena jadi padri, kena jadi rahib, duk macam pendeta, macam Tok Sami apa semua. Tak ada. Islam tak ada gitu. La rahbaniyata fil Islam. Walakinnal jihad, tapi Nabi kata umatku jihad, walakinnal jihad rahbaniyatu ummati. Jihad itulah maksudnya pengorbanan itulah konsep kerahiban umatku. Nak jadi padri kena nikah tak boleh, kena duduk di gereja ya. Nak jadi Tok Sami kena cukup kepala duduk di wat ya. Makan orang cari bagi. Kita ada Tok Imam pun kena kerja sebab tu jadi tak ada. Tapi Nabi kata walakinnal jihad rahbaniyatu ummati. Jihad itulah kerahiban umatku. Jadi cukup dekat tu. Yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap tu kelemahan saya mohon maaf. Aku qalu hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.